75 tahun RTM terus unggul. Berita perdana edisi Jumaat 2 Julai, saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Larendra Fiona berkebaikan. Saudara, saksikan paparan utama malam ini. Ops patuh besar-besaran bermula. Pastikan sektor perindustrian serius patuhi SOP cegah penularan COVID-19. Diputuskan Perdana Menteri, sidang Parlimen akan diadakan secepat mungkin sebelum 1 Ogos. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memalsukan butiran perkhidmatan untuk mendapatkan kelulusan beroperasi sebagai perkhidmatan perlu. Itu antara kesalahan dikesan dalam Ops patuh yang dilaksanakan secara besar-besaran di seluruh negara hari ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengetuai operasi itu di sekitar Selangor bagi memantau sendiri tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP khususnya di kawasan perindustrian. Laporan Faris Izzat Syahrudin. Baik, Ops patuh yang dilaksanakan secara besar-besaran dan bersepadu hari ini tertumpu ke atas negeri yang mempunyai angka jangkitan COVID-19 yang masih lagi tinggi seperti Kuala Lumpur dan juga Selangor. Dan pastinya tumpuan terarah ke kawasan perindustrian dan juga lokasi penginapan pekerja yang berisiko tinggi. Bagi memastikan operasi tidak dapat dihidu mana-mana pihak, lokasi pemeriksaan dirahsiakan. Petugas media juga dikehendaki berkonvoi bersama pihak berkuasa untuk ke lokasi operasi tersebut. Aset strategik seperti helikopter dan drone juga digerakkan selain sekatan jalan raya bergerak bagi mengelakkan pekerja melarikan diri ketika pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan dilakukan ke atas sebuah kilang pemesenan dan fabrikasi keluli struktur baja di Subang Jaya, Selangor. Kilang ini didapati beroperasi walaupun bukan dikategorikan sebagai perkhidmatan perlu. Baik, ketika pemeriksaan dilakukan, terdapat 350 orang pekerja sedang bekerja. Sebahagian besarnya adalah dalam kalangan warga asing. Apa yang mengejutkan, 90% daripada mereka, iaitu kira-kira 400 orang, telah dijangkiti COVID-19 pada bulan Mac dan April. Dan kini kilang ini masih lagi beroperasi dengan kehadiran pekerja melebihi kapasiti ditetapkan. Kelulusan dan dengan apa yang ada di syarikat tersebut beza dengan apa yang dapat kelulusan. Itu kebanyakannya. Jadi salah satu. Nombor dua, kita perhatikan bahawa di jalan raya kereta masih lagi banyak. Why this thing happen? Jadi saya juga nak membuat kajian ini kerana kalau ialah essential is one thing. Apakah benar mereka ni nak pergi ke kedai-kedai essential? So what we are trying to do now is to check balik. Kalau mereka lalu satu sekatan jalan raya dan dia kata nak pergi supermarket, then we will check dia punya number, phone number and all that we get. And kalau kita will do that at random, taklah semua, satu dua kita akan pick up. Dan kita nak cek balik dalam MySejahtera sama ada betul atau tidak dia pergi ke supermarket itu. Dalam pada itu, Datuk Seri Hamzah berkata, data Ops patuh yang dijalankan di seluruh negara akan dikaji sebelum sebarang cadangan mengenai kelonggaran tertentu dikemukakan kepada Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Faris Izzat Syahrudin, Berita RTM. Selain operasi di darat, pasukan gerakan udara PGU, Polis Diraja Malaysia turut membantu mencairkan Ops patuh dari udara. Wartawan Suhail Muhammad Noor yang menyertai operasi pemantauan dari udara ada butirannya.
Sri Hamzah Zainuddin. Penguatkuasaan Operasi Patuh Ops Patuh akan dilaksanakan secara besar-besaran di seluruh negara hari ini. Dan ia bagi tumpuan juga kepada negeri-negeri yang masih lagi mempunyai kes jangkitan COVID-19 yang masih tinggi, terutamanya di Selangor ini. Saudara, saya bersama kru RTM berada di 1000 kaki ketinggian di udara ini mengikuti PDRM yang menggesahkan PGU, Pasukan Gerakan Udara, untuk memantau sejauh manakah kepatuhan operasi Ops Patuh kali ini. Pemantauan Op Patuh dari udara melibatkan 2 helikopter jenis Agusta Westland AW139 bermula 11 pagi hingga 1 tengah hari. Helikopter yang kami naiki ini boleh memuatkan seramai 15 penumpang, dikendalikan oleh juruterbang Superintendent Jeffrey Jaafar dan ASP Vitayataran Nair Mutapan dengan dibantu 2 kru penerbangan. Dari udara itu, kami dapat melihat konvoi Op Patuh yang diketuai Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin memasuki sebuah kilang pemesenan di Subang Jaya, Selangor. Kelihatan pekerja kilang beruniform biru dikumpulkan bagi pemeriksaan pematuhan SOP. Selepas itu, konvoi Op Patuh bergerak ke kilang fabrikasi keluli struktur baja yang terletak tidak jauh dari kilang pertama. Dari udara ini juga, kami dapat meninjau beberapa sekatan jalan raya yang dijalankan di Lebuh Raya Persekutuan dan Lebuh Raya Ilit. Tinjauan melalui udara ini adalah merupakan salah satu usaha PDRM bersama Pasukan Gerakan Udara untuk mengekang penularan wabak COVID-19 bagi mematuhi Op Patuh. Oleh itu, mana-mana sektor perkilangan yang didapati tidak mengikuti dan tidak mematuhi Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988-342 akan dikenakan tindakan. Laporan Sama Ahmad Nur, Berita RTM. Saudara, hari pertama Ops Patuh besar-besaran menyaksikan banyak kompaun atas kesalahan ingkar SOP mencegah COVID-19 dikeluarkan. Kesalahan paling ketara tidak mengimbas kod MySejahtera atau rekod kehadiran dalam premis. Operasi di daerah Petaling yang diketuai ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid dengan kerjasama Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan MITI menyaksikan 16 kompaun bernilai RM53,000 dikeluarkan. Sebanyak 19 kilang melibatkan 1,592 pekerja diperiksa dalam operasi tersebut. Kebanyakan kompaun yang dikeluarkan tidak mengimbas kod MySejahtera. Di Sungai Buloh, 9 kompaun dikeluarkan manakala 2 industri disita dalam operasi yang dijalankan di 36 lokasi sekitar daerah itu. Ops Patuh diketuai Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Syafaatun Abu Bakar dan Pegawai Operasi ASP alias Timin. Banyak kesalahan gagal merekod kemasukan ke premis. Di Hilir Perak pula, operasi yang diketuai ACP Ahmad Adnan Basri memeriksa 4 buah kilang, 20 premis perniagaan dan 12 restoran. 2 kompaun dikeluarkan kepada kilang, 4 kompaun persendirian dan 1 kompaun masing-masing daripada Jabatan Tenaga Kerja dan KPDN HEP. Di Kulai, sebuah kilang peralatan elektrik dikompaun RM10,000 kerana tidak mengamalkan penjarakan fizikal di tempat kerja. Kilang berkenaan turut diberi notis tutup 7 hari oleh Kementerian Kesihatan. Menurut Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Tok Beng Yao, kompaun RM1,500 seorang turut dikeluarkan kepada 5 individu di 2 kilang kerana gagal mendaftar masuk MySejahtera. Persidangan Parlimen akan diadakan secepat mungkin sebelum 1 Ogos. Perkara itu diputuskan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Ketua Majlis Parlimen. Menerusi satu kenyataan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata perkara itu akan dimuktamad pada mesyuarat Jemaah Menteri 7 Julai ini. Tegas beliau, Kerajaan Persekutuan sentiasa menjunjung titah pandangan yang di-Pertuan Agong dalam semua hal berkaitan pemerintahan negara, termasuk yang berhubung dengan persidangan Parlimen. Pada 30 Jun, yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim dan yang di-Pertua
Ketua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun dalam kenyataan bersama mencadangkan kepada Perdana Menteri agar sidang khas Parlimen diadakan sebelum 1 Ogos mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Cadangan itu berikutan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sekali lagi menzahirkan pandangan bahawa sidang Parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Baik, kita beralih ke perkembangan semasa COVID-19 di Malaysia. Jumlah kes baharu harian COVID-19 dalam negara terus merekodkan angka melebihi 6,000 untuk 4 hari berturut-turut. 6,982 kes dilaporkan dalam tempoh 24 jam lepas dengan Selangor menyumbang 2,907 kes. Jumlah kes sembuh pula 6,278. 73 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 5,327. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Kes kematian sebelum tiba ke hospital BID dilaporkan meningkat 7 kali ganda. Berdasarkan analisis CPRC Kebangsaan dari bulan April, sebanyak 35 kes direkodkan manakala bulan Jun 246 kes. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kebanyakan kes kematian BID daripada kumpulan umur 50 hingga 70 tahun. Ia merangkumi 76.7% dengan sekurang-kurangnya satu komorbid 64.5%. 3 negeri merekodkan kes kematian BID tertinggi ialah Selangor 181 kes, diikuti Kuala Lumpur 78 kes dan Sabah sebanyak 85 kes. Sejak pandemik melanda negara, sebanyak 5,327 kes kematian direkodkan. 4,856 kematian dilaporkan pada tahun ini dan 670 daripadanya adalah kematian sebelum tiba ke hospital. KKM meminta orang ramai lebih cakna dalam memantau kesihatan kendiri, terutama apabila disahkan positif atau ketika berada dalam pemantauan di rumah. Saudara, sebanyak 2.393 juta orang atau 7.3% daripada populasi negara telah menerima dos kedua vaksin COVID-19 sekaligus melengkapkan vaksinasi mereka setakat semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF menyasarkan 10% daripada populasi negara akan memperoleh vaksinasi penuh menjelang pertengahan Julai. Jumlah keseluruhan pemberian dos vaksin setakat semalam adalah 8.346 juta dos, termasuk 5.952 juta dos pertama. Bagi vaksinasi harian, sebanyak 263,012 dos diberikan semalam, melibatkan 178,148 dos pertama dan 84,864 dos kedua. Kita ikuti data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. RM1.8 bilion bayaran pertama penyelesaian 1MDB sudah diterima daripada AMMB Holdings Berhad. Paparannya seketika nanti. Bersua kembali.
Kerajaan telah menerima 1.8 bilion ringgit daripada AMMB Holdings Berhad sebagai bayaran pertama penyelesaian berkaitan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan bayaran tersebut sudah didepositkan ke dalam akaun amanah mendapatkan kembali aset. Baki bayaran penyelesaian sebanyak 1.03 bilion ringgit akan dilunaskan oleh AMMB Holdings Berhad Disember ini dan Julai 2022, masing-masing berjumlah 515 juta ringgit. Sehingga kini akaun amanah itu telah menerima 18.176 bilion ringgit dana yang disita dan dipulangkan berkaitan 1MDB. Dana-dana itu telah dan akan digunakan untuk melunaskan baki hutang 1MDB dan SRC International Sendirian Berhad. Setakat ini, kerajaan telah melunaskan sebanyak 12.54 bilion ringgit hutang 1MDB dan 3.8 bilion ringgit hutang SRC. Sehingga 30 Jun lalu, baki hutang merangkumi prinsipal dan kupon, keuntungan dan faedah bon, sukuk dan pinjaman berjangka berjumlah 39.66 bilion ringgit bagi 1MDB dan 1.85 bilion ringgit bagi SRC. OCBC Bank menjangkakan Bank Negara Malaysia BNM akan menurunkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas pada mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari MPC 8 Julai ini. Ahli ekonominya William Wiranto menjelaskan dalam mesyuarat Mei lalu MPC masih mengunjurkan prospek optimis berikutan sebahagian besar aktiviti perniagaan tidak terkesan dengan kawalan pergerakan pada masa tersebut. Namun unjuran optimis semakin berkurangan sejajar pelaksanaan kawalan pergerakan yang diperketatkan. William juga menyifatkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan tertentu di Selangor dan Kuala Lumpur sebagai isyarat bahawa sedikit masa diperlukan sebelum sekatan dilonggarkan semula. Sementara itu, M-Bank Research dalam nota penyelidikannya mengunjurkan OPR akan kekal pada 1.75%. Unjuran tersebut berdasarkan ketidakpastian didorong oleh pandemik sekaligus meningkatkan risiko terhadap pertumbuhan. Jelas firma penyelidikan itu, usaha menangani pandemik dan mempercepat kadar vaksinasi tidak memungkinkan sebarang kenaikan kadar pada tahun ini. Turut senada CGS CIMB yang meramalkan pengekalan OPR pada separuh kedua 2021. Tan Sri Jamaluddin Ibrahim yang dilantik sebagai pengerusi Prasarana Malaysia Berhad berkuat kuasa 15 Julai ini akan berusaha mengembalikan kebolehpercayaan pengguna terhadap operasi prasarana juga memastikan keselamatan syarikat milik kerajaan itu. Menerusi satu kenyataan, beliau menyatakan komitmen untuk terus bekerjasama dengan rakan strategik bagi menambah baik inisiatif membantu ekonomi tempatan sepanjang jajaran rel dan hab bas prasarana yang juga antara usaha menyokong pelan pemulihan negara. Semalam, Prasarana mengumumkan pucuk pimpinan syarikat yang baharu dengan pelantikan Tan Sri Jamaluddin Ibrahim sebagai pengerusi dan Muhammad Azharuddin Matsah sebagai Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan berkuat kuasa tarikh sama. Menerusi pelantikan tersebut, Prasarana yakin misi untuk mentransformasi sistem pengangkutan awam negara dan merancangkan semula sektor komersial dan perniagaan dapat direalisasikan. Program Vaksinasi Industri Pembinaan atau CVEC Kendalian Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB menerima sambutan baik sekaligus menunjukkan penggiat industri prihatin dan bersedia memastikan pekerja mereka divaksin. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof optimis melalui CVEC sektor pembinaan dapat beroperasi tanpa gangguan ke arah meningkatkan produktiviti negara. Hampir 1 juta pekerja binaan berdaftar dengan
CIDB dengan 70% daripadanya warga tempatan dan selebihnya warga asing. Datuk Seri Fadila berkata program CIVIC dilaksanakan dengan kerjasama swasta untuk mempercepat vaksinasi pekerja binaan yang dianggap berisiko tinggi. Semua slot habis ditempah dalam tempoh kurang 24 jam apabila CIDB membuka pendaftaran vaksin untuk pekerja binaan di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya 21 Jun lalu. Itu mereka boleh mendaftarlah. Sekarang ini masih belum dibuka sebab yang 40,000 ni dah penuh. Jadi kalau kita dapat hitam putih kelulusan nanti dan kita akan buka barulah 80,000 lah untuk 2 vaksin. Mereka akan menerima Sinovac. Jadi 80,000 keseluruhannya. Dan kita pun dah minta tambahan dan dimaklumkan bahawa dah diluluskan tambahan lagi 100,000 vaksin. Yang ni akan kita salurkan untuk program nanti di Pulau Pinang, Johor dan juga di Pahang. Pahang untuk cover Pantai Timur, Johor Selatan dan Pening untuk cover Utara. Dan selepas itu ialah kita akan dapat maklum balas pula untuk di Sabah dan di Sarawak. Datuk Seri Fadila meninjau proses pemberian vaksin di Pusat Konvensyen CIDB Ibu Negara. Buat permulaan, Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 memperuntukkan 80,000 vaksin untuk 40,000 pekerja binaan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor. Yang dirancanakan oleh Protect Health bersama dengan CIDB ialah bermula dengan 500 orang setiap hari selama 3 hari. Bila perjalanannya dah lancar, maka akan ditingkatkan menjadi 1,300 orang satu hari. Sehinggalah selesai the whole program itulah. Dan Alhamdulillah setakat ini saya melihat bahawa perjalanan vaksinasi ini bila saya tanya mereka yang terlibat dalam sebagai peserta vaksinasi, mereka berpuas hati, begitu lancar, begitu efisien sekali. Menerusi CIVIC, pihak swasta perlu menyediakan dan membiayai sendiri pasukan petugas dan pegawai perubatan bertauliah serta PPV, manakala bekalan serta penghantaran vaksin akan diberikan secara percuma oleh kerajaan. Syarikat boleh mendaftar menerusi vaksin.cidblink.com. Buat masa ini, pendaftaran ditutup sementara disebabkan penyertaan untuk fasa pertama telah penuh. Pekerja selain dalam perkhidmatan perlu tidak dibenarkan keluar dari kawasan PKPD dan tidak boleh bekerja di pejabat atau tempat kerja sepanjang tempoh PKPD. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan memberi peringatan itu kepada majikan susulan pelaksanaan PKPD di beberapa mukim di Selangor dan beberapa lokaliti di Kuala Lumpur mulai esok sehingga 16 Julai. Tegas beliau, majikan wajib mematuhi perintah itu dan membenarkan pekerja mereka bekerja dari rumah. Majikan juga perlu mematuhi SOP berkaitan khususnya dari segi penetapan kapasiti kehadiran pekerja di pejabat atau tempat kerja seperti yang ditetapkan. Sebelum ini, Kementerian Sumber Manusia menerima banyak aduan daripada pekerja mendakwa mereka diugut oleh majikan untuk hadir bekerja seperti biasa dan kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan mereka diberhentikan kerja. Sekiranya pekerja masih diarahkan oleh majikan untuk hadir ke tempat kerja, aduan boleh disalurkan kepada menerusi aplikasi Working for Workers WFW. Selain kategori aduan bekerja dari rumah, aplikasi itu juga mempunyai 16 kategori aduan lain membabitkan isu perburuhan. Sebanyak 13,712 permohonan membabitkan dana bernilai 48.8 juta ringgit diluluskan di bawah program Pakej Ransangan Industri Kreatif Malaysia Prisma setakat semalam. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata permohonan itu melibatkan 19,000 pekerjaan untuk kesemua 32 program di bawah Prisma yang dilancarkan pada 5 Februari lepas.
Prisma terbuka kepada 4 kategori iaitu penggiat industri filem, muzik, kandungan kreatif digital serta penggiat seni visual, persembahan dan kraf. Sejumlah RM89.2 juta disediakan di bawah peruntukan sedia ada untuk melaksanakan 32 program di bawah KKMM, RTM, FINAS, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, My Creative Ventures dan Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya Cendana. Bagi menyokong industri kreatif seni dan budaya, kerajaan turut menyediakan peruntukan tambahan sebanyak 100 juta di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih yang dijangka dapat memberi manfaat kepada lebih 8,000 penerima. Dianggarkan 35,000 pekerjaan bakal diwujudkan menerusi peruntukan itu. Justru Datuk Saifuddin menyeru para penggiat seni mengambil peluang memohon program-program yang masih dibuka melalui laman sesawang KKMM dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi Sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan Liga Juara-Juara Asia SCL 2021. Pasukan Johor Darul Takzim JDT FC tewas 0-2 kepada Pohang Steelers dalam aksi pusingan kedua kumpulan G. Semuanya berpunca daripada kecuaian barisan pertahanan yang menyaksikan 2 gol itu hadir dalam tempoh 4 minit pada separuh masa pertama. Dalam perlawanan tersebut, pemain tengah Pohang Liu Seong Mo dan pemain pertahanan Kang Song Wu masing-masing meledak gol pada minit ke-33 dan minit ke-37 bagi memastikan anak buah Benjamin Mora berputih mata. Pada aksi di Stadium Nasional Raja Manggala Bangkok itu juga menyaksikan disiplin bertahan kurang kemas dipamerkan JDT dari awal permainan. Kekalahan itu menyaksikan JDT kekal di kedudukan ketiga kumpulan G dengan 3 mata selepas 4 perlawanan. Ketinggalan 6 mata di belakang Pohang Steelers. Kelab Jepun Nagoya Grampus pula kini semakin kukuh di kedudukan teratas dengan 12 mata. Saudara, bahang Sukan Olimpik 2020 kini mula dirasai. Ketika ini, Malaysia telah mengesahkan 30 atlet negara akan membawa cabaran pada kempen di Tokyo bermula 23 Julai ini. Perkara tersebut diumumkan Majlis Olimpik Malaysia MOM pada hari ini. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berharap kesemua atlet negara mampu melakukan yang terbaik di pentas Olimpik. Mereka ke sana dengan pelbagai impian untuk memecah rekod sendiri, impian untuk mencatat personal best, impian untuk meletakkan mereka kedudukan ranking yang jauh lebih baik untuk penyertaan-penyertaan yang akan datang. Dan tentu sekali lah yang paling tinggi adalah impian untuk membawa balik pingat. Pada kempen kali ini, Malaysia akan menyertai 10 jenis sukan iaitu badminton, terjun, pelayaran, memanah, olahraga berbasikal, renang, golf, gimnastik dan menembak. Bilangan penyertaan paling ramai adalah menerusi sukan badminton melibatkan 8 atlet, diikuti terjun 5 atlet, pelayaran 4 atlet. Sementara memanah, olahraga berbasikal, golf, gimnastik dan renang masing-masing menghantar 2 atlet bertanding, manakala menembak hanya seorang atlet sahaja. Kontingen Malaysia dijangka berlepas ke Tokyo pada 8 Julai ini. Pada aksi Sukan Olimpik 2020, saingan berbasikal, terjun dan badminton dijangka menjadi tumpuan Malaysia dan berikut senarai penuh atlet negara ke Tamasya Tokyo mengikut acara.
Atlet menembak negara Nur Suryani Muhammad Taibi akui cabaran paling besar bakal dihadapi pada Sukan Olimpik 2020 adalah melawan diri sendiri. Menurut beliau, kesilapan melibatkan aspek teknikal serta taktikal perlu dielakkan dalam usaha meraih keputusan positif di Tokyo. Jelas Nur Suryani yang akan beraksi dalam acara 50 meter rifle three position, fokus utamanya kini adalah untuk mendapatkan konsistensi dalam setiap bidikan. Okey, faktor kita masalah sekarang ni adalah kita dah lama tak menyertai pertandingan, agak kurang setahun setengah lah ya. Jadi dari segi feeling, dari segi taktikal agak itulah sikit kebimbangan daripada saya lah. Tapi saya yakin dengan kebolehan yang dia ada, dengan pengalaman yang dia ada, so saya yakin dia boleh lakukan yang terbaik lah. Ketika ini, Suryani merupakan pemegang rekod kebangsaan dalam acara yang akan disertainya di Olimpik dengan 1,170 mata hasil keputusan pada kejohanan Piala Tun Hanif Omar 2019 di Kuching, Sarawak. Sementara itu, jurulatih menembak negara Muhammad Jusri Jusuh percaya atletnya Suryani Taibi mampu beraksi dengan baik biarpun kurang penyertaan dalam kejohanan semasa. Dia lebih kepada teknikal lah, dengan taktikal. Okay. Dia macam bila kita deliver a shot, kita make sure kita tak ada buat error, minor mistake yang which is will avoid kita daripada tembak 10. So kat situ lah maksudnya macam fight tu kena orang cakap sentiasa ada dalam diri supaya kita sentiasa deliver a good shot until the end. Ini berita gembira buat peminat hoki tanah air. Selepas lebih 1 dekad tidak menganjurkan kejohanan hoki berprestij, kini Malaysia diumum sebagai tuan rumah Piala Dunia Remaja FIH 2023. Perkara tersebut dimaklumkan Konfederasi Hoki Malaysia MHC hari ini. Presiden MHC Datuk Seri Subhan Kamal berkata, kali terakhir Malaysia menjadi tuan rumah kejohanan tersebut ialah pada 2009. Malaysian Hockey Confederation would like to inform that we have actually participated in the bid by FIH, Federation of International Hockey, for the Junior Men's World Cup 2023. We went to a process where Malaysian Hockey Confederation, led by Professor Dr. Shamala and Mr. Francis from the competition committee, submitted a bid, a comprehensive bid, in early April this year, hoping and praying that we will be awarded to host the Junior World Cup 2023. Kali pertama Malaysia menjadi tuan rumah Piala Dunia Remaja ialah pada tahun 1982, diikuti 1989 dan 2009 bersama dengan Singapura. Sempena Hari Wartawan Sukan Sedunia yang disambut pada 2 Julai setiap tahun, Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM membuka satu lagi lembaran baharu menerusi kerjasama dengan Malaysian Amateur Radio Transmitter Society MARTS dalam menyalurkan maklumat berkaitan perkembangan sukan tanah air. Menurut Presidennya, Nur Ismadi Abdul Manab, langkah tersebut merupakan salah satu usaha bagi memperkenalkan peranan SAM kepada ahli-ahli MARTS. Kita cuba untuk memperluaskan kita punya jajaran keahlian SAM dan sebagainya, tapi salah satu bentuk promosinya kita pergi niche kepada golongan radio amatur ni memang sesuatu yang sangat berbeza dan kita tak sangka pun sebenarnya komuniti radio amatur ni sangat luas, sangat besar kat Malaysia, ada ribuan ahli mereka. Kementerian
Kesihatan KKM menubuhkan platform daftar sukarelawan penyelidikan sihat nasional NHR-VR sebagai sebahagian daripada komitmen untuk menjamin integriti dan keselamatan kajian klinikal di negara ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ketika melancarkan platform itu secara maya berkata, inisiatif itu akan meningkatkan kebolehan dan keupayaan Malaysia dalam menjalankan kajian klinikal selaras standard antarabangsa. Jelas beliau, wujud keperluan mendesak di Malaysia untuk mengesan pertindihan sukarelawan seperti yang dilaksanakan secara proaktif di United Kingdom dan Amerika Syarikat. Kedua-dua negara itu mempunyai daftar kajian yang disahkan untuk memantau pembabitan sukarelawan, terutama bagi mengelak pertindihan subjek kajian. Dengan mewujudkan platform yang dapat menghalang sukarelawan terbabit dalam kajian secara berlebihan, KKM berharap dapat mengelakkan kos prosedur saringan yang tinggi dan meningkatkan ketelusan antara pusat penyelidikan klinikal. Platform NHR-VR akan mengambil konsep kajian klinikal yang digunakan oleh bahagian regulatori farmasi negara NPRA bagi program pemeriksaan dan akreditasi kajian klinikal pertama pada manusia. Penubuhan NHR-VR di bawah Institut Penyelidikan Klinikal ICR hanya boleh diakses oleh pengguna berdaftar dan terlatih untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan data dapat dilindungi. Keunikan dan cara tersendiri kaki tangan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah JKKNS semasa tampil menerima suntikan vaksin dos pertama mencuri tumpuan para petugas dan penerima vaksin. Mereka tampil berbusana etnik tradisional di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Wisma Wanita, Kota Kinabalu pagi tadi. 3 kaki tangan JKKNS masing-masing memakai busana tradisional Murut Pinokolo Tenom, busana Kadazan Penampang Sinuangga dan busana Bajau Kota Belud. Selesai menerima suntikan vaksin, Zakaria Mat Daud, Mariati Balang dan Rosaini Sik tampil berkongsi kegembiraan mereka. Berhikmat dengan kerja kami adalah menghiburkan diorang secara tidak langsung. Jadi idea ini juga disokong oleh pengarah kami iaitu Encik Jasmine bin Rashid, pengarah JKKN Sabah, dan untuk itu kami dengan rakan-rakan seperjuangan pun memilih untuk mengenakan busana untuk pergi vaksin lah, busana tradisi Sabah. Pakaian yang saya pakai hari ini daripada suku kaum Kadazan Dusun Penampang. Saya pakai baju ini sempena mempromosikan kempen vaksinasi untuk semua masyarakat di Malaysia dan khususnya di Sabah, supaya memberi semangat kepada masyarakat di luar supaya untuk mendapat vaksin ini. Sungguh banggalah sebab untuk safety diri juga kan, dengan kawan sekejap lah ya, untuk salah satu untuk menghiburkan frontline juga lah, dan dorang pun rasa seronok sebab nampak kami pakai kostum. Idea memakai busana tradisional etnik suku kaum di Sabah ini hasil perbincangan kaki tangan JKKN Sabah dengan pihak pengurusan. Ia juga mengubat kerinduan mereka setelah sekian lama tanpa sebarang aktiviti yang dilakukan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Tampil dengan konsep ini juga sebahagian daripada promosi untuk menarik minat rakyat mendapatkan vaksinasi. Mereka memaklumkan kepada RTM untuk suntikan dos kedua nanti, lebih ramai kaki tangan JKKN Sabah akan tampil dengan busana tradisional di PPV Wisma Wanita Kota Kinabalu. Pulau Langkawi dipilih projek rintis program destinasi bebas COVID-19. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA kini bersedia merangka pelan pemulihan pelancongan dalam membantu kumpulan pemain industri berkaitan di Pulau Legenda itu. Wartawan Muhammad Najib Masyur ada laporannya.
lebih 60% penduduk Pulau Langkawi yang terlibat dalam sektor pelancongan terjejas pendapatan sejak pandemik COVID-19. Statistik kemasukan pelancong ke pulau ini sepanjang Januari hingga Mei lepas menunjukkan hanya 319,720 individu berbanding 811,718 individu bagi tempoh sama tahun 2020. Perbezaan ketara ini dijangka berterusan sehingga penghujung tahun 2021. Bagaimanapun 3 fasa pelan pemulihan pelancongan yang digariskan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya seterusnya menjayakan program COVID-19 Free Destination berupaya meningkatkan kembali sektor pelancongan di Langkawi. Malah dengan kesediaan LADA yang mula mengatur langkah proaktif berupaya menyegerakan memulihkan sektor pelancongan. LADA sedang menggubal satu plan induk pemulihan pelancongan di Langkawi. Kita plan induk ini kita mendapatkan input daripada pemain-pemain industri apakah langkah-langkah terbaik untuk kita memulihkan industri pelancongan di Langkawi. Sementara itu, Kumpulan Pengurusan Pelancongan mengakui tempoh ini merupakan peringkat yang paling sukar untuk ditempuhi sepanjang berkecimpung dalam industri. Kebergantungan penduduk Langkawi dalam industri pelancongan adalah sebanyak 60,000 ya, yang pemain-pemain industri terlibat daripada hotel, daripada pemandu bot, guide, pemandu bas. Jadi apa saja pekerjaan yang dilakukan terlibat dalam pelancongan. Dan kita daripada pihak persatuan, kita mengharapkan suatu pemulihan yang segera. Tapi kita juga berpesan pada pemandu, kita kena berubah. Kita kena cari alternatif lain untuk support hidup. Sehingga 29 Jun lepas, Langkawi terus menunjukkan peningkatan sehingga 57,494 individu telah berdaftar untuk divaksin, mewakili 53.04% penduduk. Trend itu juga membuktikan Langkawi semakin bersedia membuka semula sektor pelancongan selepas mencapai status imuniti kelompok. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK meletakkan harapan yang begitu tinggi untuk melihat sektor pelancongan dalam negara kembali bernafas selepas kerajaan bakal membenarkan pergerakan rentas negeri dibuka semula dalam fasa keempat pelan pemulihan negara. Masyarakat, sejauh mana anda bersedia ke arah itu? Muhammad Najib Masur, Berita RTM. Penularan COVID-19 memberi impak besar kepada pemain industri pelancongan seperti pengusaha rumah tumpangan, pemandu bot serta kedai cenderamata. Menyedari ia mengambil masa untuk pulih, penduduk Pulau Perhentian Besut yang bergantung sepenuhnya kepada industri pelancongan kini mengusahakan pertanian di kebun peninggalan keluarga. Transformasi itu bagi memastikan kelangsungan hidup sejak kehilangan punca pendapatan ekoran tiada kemasukan pelancong luar ke pulau ini. Menurut pengerusi kawasan rukun tetangga KRT Pulau Perhentian Zainuddin Muhammad, ada di antara mereka juga mula menjadi nelayan serta pembersih kebun durian bagi mengutip hasil. Buat sementara waktu, mereka juga menanam pisang untuk keperluan sendiri serta menjualnya secara kecil-kecilan di sekitar kampung. Kita pergi pada nelayan, tapi nelayan pun tidak dapat tampung keadaan semasa ni. Jadi kita terus kepada pertanian, seperti kita kata kerja kosong jugalah pertanian ni pun nak boleh kasih itu dah 5 bulan pula. Jalan dah hingga dia pelacung tidak jalan. Biasa kita boleh fitih boleh hasil pun ngabuk. Dah ni terpaksa naik bukit lah. Nak cuci kebun ke apa. Hak gitu. Pendengar ada dua tu. 17 buah pusat pemberian vaksin PPV bas bergerak mara lainnya disediakan kepada masyarakat luar bandar termasuk orang asli di seluruh negara. Inisiatif Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB itu bagi memastikan golongan berkenaan tidak ketinggalan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dengan segera. Menterinya Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata usaha dibuat agar kesemua 144,000
180 masyarakat orang asli layak divaksin menerima suntikan. Supaya jangan susahkan orang kampung dan kita nak kurangkan mobiliti atau pergerakan manusia. Kalau dia datang dekat Dewan Jubli Intan yang jauhnya lebih kurang dalam 30 km, dia agak menyusahkan orang kampung. Beliau berkata demikian selepas menyantuni penerima vaksin masyarakat orang asli di Kampung Orang Asli Tanah Abang, Mersing. Program ini mendapat sambutan positif masyarakat. Kesedaran masyarakat orang asli terhadap vaksin semakin tinggi. Dan hari ini saya dimaklumkan kalau ikut yang mendaftar dalam 100 lebih, 150, tapi dos yang kita sediakan 200 lebih. Maka ini melihat bahawa kesedaran semakin tinggi dan saya berharap usaha kerajaan untuk mempercepatkan vaksinasi ini disegerakan. Pada sahabat-sahabat yang belum lagi terima vaksin, marilah kita sama-sama untuk terima vaksin. Bukan untuk orang lain pun, untuk keselamatan kita sendiri, juga keluarga-keluarga, sahabat-sahabat kita yang lain. Macam berdebar lah. Rasa okeylah, lega, tak ada apa-apa pun. Harap mana yang tak nak tu kalau boleh terimalah vaksin. Vaksin ni baik mungkin untuk kita sebab masa ke depan kita tak tahu kan. Menerusi program ini, seramai 182 orang asli menerima vaksin. Lebih 200 rak amal kongsi rezeki disediakan di seluruh negara bagi membantu golongan yang terjejas COVID-19 sekaligus menggalakkan orang ramai berkongsi rezeki. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, rak tersebut menyediakan bantuan bekalan makanan yang boleh diambil secara percuma oleh masyarakat setempat. Rak itu ditempatkan di beberapa lokasi yang mudah diakses, antaranya projek perumahan rakyat PPR, kedai-kedai runcit, koperasi universiti dan kolej serta kawasan perumahan M40 dan T20. Datuk Dr. Muhammad Khairuddin berharap lebih ramai lagi badan bukan kerajaan NGO atau mana-mana pihak untuk turut serta dalam usaha itu. Harap apa yang kita buat ini menjadi ikutan pula kepada NGO-NGO yang lain seluruh Malaysia dan juga korporat-korporat untuk juga mengambil konsep yang sama. Mereka boleh bincang dengan Menara Besar Raya, sediakan kios untuk rakyat membeli dan meletakkan barangan mereka. Ketam ini dikatakan berjaya meloloskan diri daripada menjadi santapan keluarga. Menurut Fatih Nurul Ashikin, dia terkejut kerana merasakan suaminya hanya membeli 5 ekor ketam sahaja dan kesemuanya sudah siap dimasak. Katanya mungkin ketam tersebut tidak mahu menjadi seperti rakan-rakannya yang lain sehingga melarikan diri ke ruang tamu. Cerita yang dikongsi menerusi Facebook Masak Apa Tak Jadi Hari Ini membuatkan netizen terhibur dan berseluruh mengenai kepandaian ketam menyembunyikan diri. Seorang kanak-kanak berusia 11 tahun Muhammad Hanif Zakaria yang mengambil upah mengecat meja dan kerusi di sebuah bengkel besi menyentuh hati netizen apabila hanya meminta beras sebagai upah. Menurut pemilik bengkel Faiz Saleh, kanak-kanak tersebut daripada keluarga B40 yang mengisi masa terluang dengan mengambil upah mengecat. Jelas Faiz, upah beras adalah pilihan Hanif sendiri kerana menurut kanak-kanak tersebut, beras boleh dimakan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Kanak-kanak itu juga dikatakan seorang yang ringan tulang dan baik hati kerana sering membantu penduduk sekitar kawasan perumahan mereka. Kanak-kanak ini menangis kerana kecewa tidak dibenarkan berentas negeri untuk bertemu datuk dan neneknya di kampung. Menurut ibunya yang berkongsi kisah tersebut, anaknya sering menyuarakan hasrat tersebut sehingga dia membuat keputusan membawa anaknya bersemuka dengan anggota polis.
Baik saudara, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana edisi Jumaat 2 Julai. Tenang dan waspada, terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Juga sentiasa semak MySejahtera untuk tarikh janji temu vaksinasi anda. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.